Okey. So sekarang ni kita akan sambung apa yang kita belajar minggu lepas, iaitu nombor indeks. Soalan ni kamu boleh dapatkan daripada Google Classroom. Saya dah open kepada semua pelajar. Jadi siapa yang daftar dia memang dapatlah soalan ni. Dan sediakan catatan untuk kamu salin ya, jalan kerja dan jawapan dia. Alright. So ini adalah bahagian C yang paling mudah. Satu soalan ni ada rangkumi A, B, C ataupun A, B, C, D. Dia ada total 10 markah. Jadi soalan ni akan berulang sebanyak 2 kali pada exam akhir tahun nanti. Soalan ni kamu kena jawablah sebab dia senang. Jadi apa yang kita belajar itu, kita belajar sampai 2A. Jadi kita akan sambung kepada soalan 2B. Kita akan pergi kepada indeks gubahan. Okey, so nilai X minggu lepas kita dah cari, kita dapat 120. Okey, jangan tanya X datang dari mana, sebab kita dah dapat. Okey, kita dah dapat nilai X tu adalah 120. Okey, so X ni adalah indeks harga Bila kita nak masuk kepada indeks gubahan, okey, soalan ni dia beri indeks gubahan untuk tahun 2019 berasaskan 2017. Okey, tahun 2019 berasaskan 2017. Maksudnya atas 19, bawah 17. Okey, so kita punya bentuk dia adalah I awan 19/17. Okey, maksudnya kat sini dia menunjukkan bahawa 19 berasaskan 17. So di sini dia ada jawapan dia dah bagi. Dia bagi 121.05. Okey, dia bagi 121.05. Tapi kita tak ada bukti macam mana dia boleh dapat indeks gubahan tu. So kita kena gunakan rumus dia, iaitu hasil tambah indeks harga kali dengan pemberat dibahagi dengan jumlah pemberat. Okey, so ini adalah dia punya rumus indeks gubahan. Bagi siapa yang tak ingat boleh tengok. So bila kita nak apply balik rumus ni, kita kena bergantung kepada jadual dalam soalan ni. So nak memudahkan, saya akan screenshot jadual ni. Okey, so ini adalah jadual dia. So saya tulis kat sini 120. Okey, cara kita nak mengira indeks gubahan ni adalah dengan mendarabkan antara 125 ni, iaitu indeks harga, dengan pemberat dia adalah peratus. Okey, so kita akan darab, kemudian dia akan tambah. Okey, so dia punya pengiraan dia akan tulis seperti ni, 125. Okey, kita akan darab dengan 45. So saya kalau darab kan, saya akan guna kurungan, sebab kurungan ni menunjukkan dia darab. Okey, so tambah dengan 118Y, sebab 118 kali Y dia rapat je terus. Okey, dia rapat sahaja. Huruf dengan nombor kalau rapat bermaksud dia adalah darab. Seterusnya kita tambah lagi dengan yang bawah dia. Okey, 106 kali Z. So kita akan dapat 106Z. Okey, kita ada dua huruf yang kita tak tahu. Dan akhir sekali adalah 120 kali dengan 25. Okey, so bila kita dah dapat semua ni, okey, sekejap so kita perkan dengan jumlah pemberat. Okey, perkan dengan jumlah pemberat. Jumlah pemberat ni awak boleh kira melalui hasil tambah keseluruhan peratus. So mungkin awak nak perkan dengan 100, ataupun mungkin awak nak perkan dengan 45 campur 25 campur Y campur Z. Okey, so saya buat satu-satu. Saya akan buat warna merah lah, sebab pemberat ni warna merah. Okey, so 45 campur dengan pemberat dia adalah Y pada ni, yang barisan yang seterusnya. So campur lagi dengan Z, campur dengan 25.
So hasil jawapan ni dia akan jadi sama seperti apa yang soalan tu bagi tadi pada awal tadi, iaitu 121.05. Okey, ini adalah apa yang kita dapat daripada soalan. So kita samakan, kita bandingkan dengan 121.05 tadi tu. Jadi dengan adanya huruf dan nombor ni, kita boleh selesaikan hanyalah nombor sahaja. Okey, kita boleh selesaikan dengan hanya kira nombor sahaja. Okey, seperti kat sini kita ada 118Y, dia tak boleh tambah dengan nombor. Jadi yang boleh tambah hanyalah nombor sahaja. Contohnya macam 125 kali dengan 45. Okey, awak campurkan dengan 120 kali dengan 25. Okey, maksudnya hanya ambil yang tiada huruf, awak boleh campurkan. Jadi ini adalah hasil jawapan untuk kedua-dua nombor tersebut. So awak boleh tulis kat depan ataupun belakang. Awak tulis 8625. Okey, lepas tu awak asingkan yang mana awak tak boleh campur tadi tu. Contohnya yang tak boleh campur tu saya letak warna biru 118Y dan 106Z. Yang ini adalah sesuatu yang kamu tak boleh campur. Okey, kamu selesai pula bahagian belah bawah. Selesaikan bahagian bawah dia. 45 campur dengan 25. Okey, so apa yang awak akan dapat jawapan pada bawah ni adalah 70 campur Y campur Z. Okey, yang belah kanan tu saya biarkan sahaja kekal 121.05. Maksudnya dia tak usik apa-apa. Jadi bila awak dah dapat macam ni, awak nak kena cari nilai Y dan nilai Z. Ada dua nilai yang awak tak dapat. Warna biru ni lah. Okey, warna biru ni awak tak dapat. So awak nak kena cari, awak kena hilangkan pecahan. Okey, hashtag hilangkan pecahan. Okey, hilangkan pecahan maksudnya awak ambil yang bawah ni, yang saya bracketkan ni, yang warna hijau ni saya bracketkan. Awak darabkan dengan yang sebelah. Okey, kenapa kena darab? Sebab pecahan ni bermaksud bahagi. Okey, pecahan ni bermaksud bahagi. Bila bahagi pindah jadi darab. Kena ingat tu, dia kawan dia kawan baik. So bila awak pindahkan pecahan kepada sebelah, dia akan jadi darab. Okey. Okey, sementara tengah azan ni awak salin dulu. Kawasan saya ni tengah azan, jadi kita akan berhenti sekejap dalam masa 5 minit. So, awak salin dulu. Aku berharap dapat siapa boleh BP dia dapat dia sekarang ni sebab aku kerja sini dengan soalan jika sebab dia
Okay, so semua pelajar ada lagi dekat dalam ni. Jadi kita sambung lagi ya. Okay, kita just take 5 sahaja tadi. Awal sangat ambil take 5 kan. Alright, so kita jap, sebelum tu saya nak bagi tahu juga dulu pelajar yang baru masuk tu lepas ni tolong awas sikit sebab takut terlepas daripada apa yang saya nak terangkan tu. Okay, so daripada yang ni mungkin ada yang dah selesaikan, mungkin ada yang belum. Okay, jadi kita sambung sikit. Lepas awak dah bawa pindah ke sebelah, dia akan jadi darab. So awak kena darab dengan semua yang ada dalam kurungan ni. Okay, awak kena darabkan satu-satu. Yang ni dia agak susah sebab tu saya letak 6 markah kat situ. So yang depan ni awak tak perlu adjust apa-apa. Yang depan ni awak biar je. Okay, so yang depan ni awak boleh salin balik. Saya malas nak tulis, saya copy je lah. Okay, so awak kena kira lah 121.05 kali 70. Okay, awak akan dapat 8473.5. 8473.5. Okay, dan awak kena kira pula pada Y dan Z ni hanya awak cantumkan sahaja. Tambah 121.05Y tambah 121.05Z. Okey. Jadi untuk cari nilai nilai Y dan Z, awak kena buat dalam bentuk persamaan serentak. Jadi biasanya awak akan jumpa AX campur BY sama dengan C. Okey, awak kena bentukkan X dan Y duduk di depan. X dan Y duduk di depan. Jadi untuk sesuatu yang tiada huruf, awak kena letak ke belakang. Okey, awak kena letak di belakang. Untuk memudahkan, sebelum awak buat macam tu, awak kena pastikan nombor mana yang lebih besar. Okey, kita tengok satu-satu. Warna hitam kita tengok warna hitam ni. 8625 dengan 8473.5. Antara dua yang saya bulatkan ni, yang mana yang lebih sedikit, dia yang kena gerak. Okey, dia yang kena kalah. Orang kata beralah. Okey, mengalah tu maksudnya kena geraklah ke kiri. So awak akan pindahkan 8473 ni ke sebelah kiri. Okey, dia akan jadi tolak. Okey, awak akan pindahkan dia ke kiri. So awak akan tulis 8625 tolak 8473.5. Okey. Seterusnya awak kena tengok pula warna biru ni. Okey, warna biru ni 118Y dengan 121 118 lebih sedikit daripada 121. Jadi awak faham kat sini dia kena pindah ke kanan sebab dia lebih sedikit. Okey, so awak akan buat 121.05Y tolak dengan 118Y. Kenapa dia jadi tolak? Sebab dekat sini tambah pindah jadi tolak. Okey, so sama juga dengan Z. Z ni adalah 106. Awak tengok 106 ni lebih sedikit daripada 121. Jadi awak kena pindahkan juga ke kanan. So awak punya anak panah dia awak jadi macam ni lah. Okey, so awak akan jadi ambil yang asal dia 121.05 ni. Okey, awak ambil yang asal. Kat sini yang asal awak ambil, kekalkan, jangan ubah apa-apa. Kemudian awak tolakkan dengan 106 Z. Okey, so ini adalah dia punya gambaran Okey, jap. Saya ada benda terganggu sikit. Okey, kita tahu apa benda yang muncul tu.
saya nak remove balik benda yang bawah ni sebab baru dapat update. Okay, so ini adalah dia punya jalan kerja dia. Awak kena salin lah. Okay, awak selesaikan yang hitam ni, awak dapat berapa? Awak tolakkan. $8625 tolak dengan 8473.5. Awak akan dapat 151.5. Kemudian awak cari yang hijau. Okey, awak cari yang hijau tu, awak akan dapat 121.05 tolak dengan 118. Maksudnya awak kena buat nombor tolak dengan nombor, Y tolak dengan Y, Z tolak dengan Z. Okey. Dia tak boleh Y tolak dengan Z, salah. So awak akan dapat 3.05. 3.05Y. Akhir sekali awak akan dapat 121.05 tolak dengan 106. Okey, so awak punya jawapan memang macam ni. Okey. Dia punya ada yang baru masuk ke? Oh ya. Yeah. Kita sambung balik. Okey, so dia ada dua pemboleh ubah. Dia ada Y dan Z. Dia ada dua, maksudnya awak kena buat persamaan serentak. Sebelum ni, soalan 1, dia ada satu sahaja pemboleh ubah, iaitu X. Maksudnya awak boleh cari nilai X guna kaedah biasa kan. Tapi yang ini sebabkan ada dua huruf dalam indeks perubahan tu, awak tak tahu dua-dua tu apa. Sebab tu awak kena guna persamaan serentak. Itulah kesnya. Okay, kesnya apabila ada dua yang berwarna ni yang kamu tak tahu. Okay, so wajib selesaikan guna persamaan serentak. Wajib guna persamaan serentak. Okay, sebab ada nilai Y dan Z. Ada dua nilai yang kita tak tahu. So persamaan pertama, okay, persamaan pertama, awak akan dapat 3.05Y campur 15.05Z sama dengan 151.5. Okay, ini adalah persamaan pertama. Biasanya orang tulis kat belah kanan macam ni lah. Biasa orang tulis belah kanan. So persamaan kedua awak kena cari. Okay, persamaan kedua awak kena cari daripada mana? Awak nak kena cari persamaan kedua tu daripada jadual tu. Okay, awak kena cari daripada jadual. Ini adalah jadual tadi. Okay, ini adalah jadual tadi. So awak fahamkan balik pemberat Pemberat ni kalau bila dia kata 100, bila dia kata dalam bentuk peratus, total pemberat adalah 100. Total pemberat sama dengan 100. Jadi untuk tu awak kena tengok awak boleh teka Y dan Z ni sebenarnya berapa. Y dan Z ni adalah 100 tolak dengan 45 tolak dengan 25. Sebab kalau awak tolakkan antara semua ni, contohlah saya tunjuk balik 100, total ni adalah 100 total ni adalah 100. Awak tolakkan dengan 45. Okay, awak tolak dengan 45, tolak lagi dengan 25. So awak akan dapat Y dan Z. Okay, awak akan dapat Y dan Z sama dengan Y dan Z. Dia jadi Y campur Z. So yang ini adalah 100 tolak 45 tolak dengan 25.